Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa khabar murid-murid 3H? Kita sambung pelajaran minggu lepas. Okey murid-murid, sebelum itu kita baca doa belajar dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid 3H yang dikasihi, pelajaran minggu lepas ialah tentang cintakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, kamu masih ingat apakah pengertian sunnah Nabi Muhammad? Apa maksud sunnah Nabi? Okey murid-murid, pengertian sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda. Murid-murid, persoalannya ialah apakah sunnah perkataan ataupun sunnah ucapan? Yang kedua, apakah pula sunnah perbuatan? Okey murid-murid, jom belajar bersama Ustaz. Kita belajar dalam buku teks. Buka buku teks dan baca bersama Ustaz. Kemudian buat latihan dalam buku aktiviti. Jom belajar. Murid-murid 3H yang dikasihi sekalian, mari bersama Ustaz baca buku teks pendidikan Islam tahun 3, muka surat 142. Muka surat 142. Baca dan ingat. Sunnah perkataan. Okay, mari baca bersama Ustaz. Apa maksud sunnah perkataan? Sudah bersedia? Semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan. Itulah maksud sunnah perkataan. Sunnah ini juga disebut sebagai hadis. Hadis Nabi Muhammad. Hadis Nabi Muhammad bermaksud ucapan Nabi Muhammad dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan. Okey murid-murid, mari kita belajar antara kata-kata Nabi Muhammad ataupun ucapan Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad tentang kelebihan membaca Al-Quran. Okey murid-murid, di sini di dalam nombor 1 ini ada hadis Nabi ataupun sunnah perkataan Nabi Muhammad. Okey, mari baca bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat pahala membaca hadis Nabi. Sudah bersedia? Baca bersama Ustaz. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum-hukumnya. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Murid-murid,
berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran itu adalah suruhan Allah. Dan apabila kita membaca Al-Quran, kita akan mendapat kelebihan. Apakah kelebihan itu? Memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum-hukumnya. Okey, murid-murid, kita hendaklah mengamalkan Al-Quran ataupun membaca Al-Quran setiap hari. Kita membaca Al-Quran untuk mempelajari tentang agama Islam, kerana di dalam Al-Quran ada hukum-hukum Islam. Apabila kita membaca Al-Quran, kita mengetahui hukum-hukum ajaran agama Islam, kita wajib beramal. Murid-murid, kita juga digalakkan membaca Al-Quran pada waktu malam sebelum tidur. Contohnya surah Al-Mulk, membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, membaca surah Al-Waqi'ah, membaca surah Yasin apabila mendapat hajat, membaca ayat Al-Quran untuk melindungi diri daripada syaitan. Murid-murid, tetapi yang paling penting sekali ialah kita perlu membaca Al-Quran untuk beramal dengan hukum-hukumnya. Okey, murid-murid, apa itu syafaat? Syafaat ialah pertolongan, bantuan Allah kepada orang yang rajin membaca Al-Quran. Antaranya ialah Allah meringankan siksaan ketika berada di padang mahsyar. Murid-murid tahu ke padang mahsyar? Apabila manusia itu mati, manusia itu ditanam di dalam kubur. Kemudian manusia akan dihidupkan selepas mati. Manusia akan dikeluarkan daripada kubur dan berhimpun beramai-ramai di padang mahsyar. Selama mana? Selama lama sangat. Beribu-ribu tahun. Pelbagai siksaan di atas padang mahsyar. Panas, siksa, takut, azab, orang terlalu ramai, beribu-ribu tahun. Jadi antara syafaat membaca Al-Quran ialah Allah memudahkan urusan di padang mahsyar, cepat dihisap amalannya dan segera dimasukkan ke dalam syurga. Okey, murid-murid, kita baca lagi antara hadis Nabi ataupun sunnah Nabi, kata-kata Nabi. Jauhkan sifat sombong dan bangga diri. Antara ajaran Nabi Muhammad ialah Nabi Muhammad melarang kita bersifat sombong dan berlagak. Bangga diri ni berlagak. Buktinya berdasarkan hadis Nabi ataupun sunnah Nabi yang kita akan baca pada nombor 2 ini. Sudah bersedia? Mari baca bersama Ustaz. Daripada Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka? Mereka itu ialah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta, tetapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan." Hadis ini diriwayat oleh riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Murid-murid, berdasarkan hadis ini, Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada kita, siapakah ahli neraka? Adakah ahli neraka ni orang kafir je? Orang yang tidak mahu menyembah Allah, yang menyembah patung berhala? Ada lagi. Nabi Muhammad kata, orang yang masuk ke dalam neraka, yang menjadi ahli neraka ialah orang yang keras kepala. Keras kepala, degil. Sombong.
Tak mau tegur dengan orang lain. Belagak apa yang ada pada dirinya. Suka mengumpul harta. Maksudnya orang kaya yang tamak haluba mencari harta yang sebanyak mungkin. Rumah besar, kereta 5, semua banyaklah. Tetapi tidak suka memberi sedekah kepada orang miskin. Tidak mahu membayar zakat. Tidak mahu menolong anak yatim. Tidak mahu menolong orang lain. Itulah antara ahli neraka. Murid-murid, mari kita baca muka surat 143. Apakah sunnah perbuatan? Mari baca bersama Ustaz. Sunnah perbuatan. Segala perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat baginda, iaitu hadis yang berkaitan tentang amalan perbuatan Nabi di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang Nabi lakukan? Apakah perbuatan Nabi diperhatikan oleh manusia yang berada di sekeliling Nabi Muhammad? Siapa? Isteri Rasulullah, pembantu Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, ahli jemaah masjid di Masjid An-Nabawi, penduduk Madinah. Mereka itu melihat dan memerhati perbuatan Nabi Muhammad. Apakah perbuatan Nabi Muhammad yang perlu kita ikut dan perlu kita contohi? Mari kita baca nombor 1. Baca bersama Ustaz. Mengutamakan anggota kanan. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Hadis muttafaqun alaih, iaitu hadis yang sahih. Murid-murid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memulakan sesuatu perkara dengan anggota kanan dahulu. Murid-murid, sebelum itu mari kita berkenalan dengan siapa itu Aisyah. Dalam bahasa Arab disebut Aisyah. Aisyah. Tetapi dalam bahasa Melayu kita sebut Aisyah radhiyallahu anha. Kamu kenal siapa itu Aisyah? Aisyah ialah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah selalu memerhatikan perbuatan amalan Nabi Muhammad dalam kehidupan. Dia ialah manusia paling dekat dengan Nabi Muhammad, sentiasa berada di dalam rumah Nabi Muhammad, melihat apa yang Nabi Muhammad buat. Jadi apa Aisyah nampak? Aisyah nampak Nabi Muhammad suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Okey murid-murid, jadi kita kena contohi Nabi Muhammad apabila kita hendak memulakan memakai pakaian. Kita masukkan tangan kanan dahulu. Nak pakai kasut, masukkan kasut kanan dahulu. Bila kita nak buat sesuatu perkara, gunakan tangan kanan. Memulakan dengan kanan. Bersuci, berwuduk pun dengan memulakan dengan anggota kanan. Okey murid-murid, kita lihat hadis yang kedua. Sunnah perbuatan Rasulullah yang kedua. Perbuatan Rasulullah ni dia suka apa? Nabi Muhammad ni suka apa? Dia merendah diri. Merendah diri, tidak sombong, tidak belagak. Walaupun Nabi Muhammad seorang pemerintah negara Madinah, walaupun Nabi Muhammad seorang Rasulullah, walaupun Nabi Muhammad seorang bijaksana,
walaupun Nabi Muhammad memiliki mukjizat dan keistimewaan, tapi Nabi Muhammad tidak sombong dan tidak belagak. Nabi Muhammad sentiasa merendah diri. Okey, mari baca bersama Ustaz. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpai walaupun kanak-kanak. Murid-murid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia merendah diri dengan orang lain, merendah diri dengan ahli keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan orang Islam, walaupun dengan kanak-kanak Nabi Muhammad merendah diri. Kalau Nabi Muhammad SAW berjumpa orang lain, dia dulu memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalau kamu pergi sekolah, kamu jumpa guru apabila berjalan di halaman sekolah, siapa yang perlu beri salam dulu? Cikgu ke kamu? Kamulah, kamu beri salam dulu pada cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi tiba-tiba murid tu tak mau bagi salam. Sombong je, muncung mulut dia. Cikgu yang bagi salam. Assalamualaikum. Murid pun jawab Waalaikumsalam. Murid-murid, kamu kenal tak siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ini ialah pembantu Rasulullah. Kalau zaman sekarang ni macam bibi lah kat rumah, bibi. Nabi Muhammad SAW apabila dia berada di rumah, apabila dia buat kerja-kerja peribadi, apabila dia pergi ke suatu tempat, tetap ada seorang pembantu namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah berkata, Anas bin Malik ni walaupun dia hanya pembantu, macam bibi je lah kan, hanya pembantu Rasulullah, tapi Nabi Muhammad tidak pernah tengking marah-marah dengan dia. Nabi Muhammad tidak pernah pukul dia. Nabi Muhammad bersopan santun melayani pembantunya Anas bin Malik. Nabi Muhammad tidak pernah pun mengejek ataupun pandang rendah pada Anas bin Malik. Disebabkan Anas bin Malik sentiasa bersama Rasulullah, menjadi pembantu Rasulullah di dalam kerja-kerja hariannya, menyebabkan Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis sunnah Nabi. Okey murid-murid, apakah sunnah Nabi dalam perbuatan yang kita akan baca pada hari ini? Okey, Nabi Muhammad suka gosok gigi. Gosok gigi. Kalau adik-adik rajin gosok gigi, menunjukkan adik-adik suka mengamalkan sunnah Nabi. Mari kita baca hadis nombor 3. Sudah baca dia? Baca bersama Ustaz. Diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak atau kayu sugi. Murid-murid, apabila Nabi Muhammad SAW bangun dari tidur, Nabi Muhammad akan gosok gigi dengan kayu siwak. Ni kayu siwak, kayu yang digunakan oleh Rasulullah dan yang digunakan oleh orang Arab pada zaman dahulu untuk gosok gigi. Murid-murid, bukan saja bangun tidur Rasulullah gosok gigi dengan kayu siwak ini, malahan sebelum Nabi Muhammad solat 5 waktu, sebelum solat subuh gosok gigi, sebelum solat zuhur gosok gigi, sebelum solat asar gosok gigi, sebelum solat maghrib gosok lagi gigi, sebelum solat isyak gosok gigi. Nabi Muhammad sentiasa memastikan giginya bersih ketika hendak menunaikan solat. Jadi murid-murid, kamu kena rajinlah gosok gigi, sama ada menggunakan berus gigi, berus gigi plastik tu, ataupun menggunakan kayu siwak. Mari kita buat latihan di dalam buku aktiviti pendidikan Islam tahun 3, muka surat 138.
Tulis betul atau salah pada pernyataan di bawah. Murid-murid, kamu tulis perkataan betul atau perkataan salah di dalam petak-petak kosong ini. Okey. Sudah bersedia? Mari baca bersama Ustaz. Contoh, mengamalkan sunnah adalah bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tulis betul. 1. Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang mengamalkan sunnah. Betul atau salah? Murid-murid, apa maksud murka? Murka bermaksud marah. Allah marah. Allah murka bermaksud Allah marah. Nombor 2. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada orang yang beramal dengan sunnahnya. Betul atau salah? Yang ketiga, orang yang mengamalkan sunnah dapat menjaga diri daripada melakukan maksiat. Okey, maksiat ialah perbuatan dosa, iaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nombor 4, individu yang kasar dan jahat lahir daripada mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau salah? Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar kita sentiasa istiqamah dalam beribadat. Istiqamah bermaksud berterusan di dalam melakukan ibadat. Betul ataupun salah? Nombor 6. Umat yang berkepribadian mulia dapat dibentuk daripada mengamalkan hidup cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau salah? Yang ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berpesan agar tidak bersungguh-sungguh dalam beribadat. Betul atau salah? Mari kita rujuk di dalam buku teks pendidikan Islam tahun 3 muka surat 144. Baca dan faham. Kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, sebagai orang Islam sangat penting kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Murid-murid, orang Islam sebagai orang Islam dia mempunyai perbuatan yang tersendiri, tidak seperti dengan orang kafir, tidak seperti dengan binatang. Orang Islam ada peraturannya, ada sunnahnya yang perlu diikuti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat penting mengamalkan sunnah Nabi. Apakah kepentingan yang pertama? Mari baca bersama Ustaz. Menjadi bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, apakah tanda-tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Ustaz pernah ulang. Yang pertama, belajar sirah Nabi. Yang kedua, selawat kepada Nabi. Yang ketiga, mengamalkan sunnah Nabi. Bila kita melaksanakan sunnah Nabi, melaksanakan apa yang Nabi Muhammad buat, itu tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Apa yang melaksanakan
sunnah Nabi, dia akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akan bantu kita menyelamatkan daripada kesengsaraan, keseksaan berada di padang mahsyar dan segera dihisap dan cepat-cepat masuk ke dalam syurga. Tiada siapa yang boleh tolong di padang mahsyar untuk segera ringankan segala siksaan di padang mahsyar. Orang yang boleh tolong ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Siapa yang mengamalkan sunnah Nabi, Nabi Muhammad akan doa pada Allah supaya dia diringankan azab dan dicepatkan dimasukkan ke dalam syurga. Yang ketiga, terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi, dia akan menjauhkan dirinya daripada melakukan maksiat ataupun dosa. Terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah. Dimurkai maksudnya dimarahi Allah. Jangan sekali-kali kita melakukan dosa dan maksiat, kerana perkara itu ialah perkara yang dimurkai Allah. Yang keempat, membentuk umat berperibadi mulia. Murid-murid, orang yang mengamalkan sunnah Nabi ketika makan, ketika minum, ketika membuang air kecil, membuang air besar di dalam tandas, berpakaian, bergaul dengan kawan-kawan, bagaimana hormat ibu dan ayah. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi yang Nabi ajar akan membentuk umat berperibadi mulia, yang ada akhlak mulia. Yang kelima ialah menjadikan diri lebih beristiqamah dalam ibadat. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, dia mendidik kita menjadi orang yang istiqamah. Apa itu istiqamah? Iaitu sentiasa melakukan ataupun berterusan melakukan ibadat. Maksudnya, orang yang sentiasa mengamalkan sunnah Nabi, dia sentiasa solat setiap hari. Tidak ada yang termiss atau tertinggal. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, sentiasa solat. Istiqamah, berterusan. Bukanlah contohnya hendak solat apabila ibu suruh baru solat, ibu tak suruh tak solat. Bukan, itu tidak istiqamah. Okey, murid-murid. Rumusan. Orang yang beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikannya lebih berakhlak mulia. Buka buku aktiviti muka surat 139. Pilih jawapan yang betul. Murid-murid, kamu pilih jawapan, kemudian kamu isi di tempat kosong. Okey, jawapan itu bolehlah kamu lorekkan jawapannya. 1. Cara menunjukkan. Isi. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengamalkan sunnahnya. Keprihatinan, kecintaan. Pilih salah satu kemudian isi. Keprihatinan, kecintaan. Soalan nombor 2. Sunnah meliputi sunnah perkataan dan sunnah isi perbuatan, perbualan. Okey, pilih salah satu, perbuatan atau perbualan, isi. Soalan yang ketiga. Ucapan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk suruhan, larangan dan galakan merupakan sunnah isi. Perbuatan, perkataan. Pilih salah satu, tulis di sini. Perbuatan, perkataan. Soalan yang keempat. Orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapat isi di akhirat nanti syafaat kemurkaan. Pilih salah satu isi. Syafaat kemurkaan. Okey, soalan yang kelima. Amalan sunnah dapat isi diri. Diri daripada melakukan perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjerumus, menghindarkan. Pilih. Menjerumus diri atau menghindarkan diri. Isi tempat kosong. Buka buku aktiviti muka surat 140. Muka surat terakhir. Ini menunjukkan habis buku aktiviti kita pada hari ini. Okey, muka surat 140 adalah borang muhasabah diri. Muhasabah diri ialah kita periksa diri kita balik. Adakah kita ini ada melakukan sunnah dalam kehidupan kita? Tanda betul atau right pada ruang yang disediakan. Tanda betul sini. Saya mahu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian. Bilangan amalan kadang-kadang, selalu, pernah, tidak pernah. Okey, cuba lihat contoh. Berdoa selepas bangun tidur. Selepas bangun tidur kita baca doa. Kadang-kadang ke, selalu ke, pernah ke, ataupun tidak pernah. Doa selepas bangun tidur macam mana? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Murid-murid, kamu boleh tulis selalu, boleh tanda selalu. Caranya ialah selepas ini kamu tulis doa bangun tidur, kamu ataupun kamu cari di internet, kamu print, kamu lekat dekat katil kamu ataupun dekat dinding kamu. Bila kamu bangun tidur, kamu terus baca. Bila kamu buat macam tu, kamu bolehlah letak selalu. Okey, murid-murid, cuba lihat nombor 1. Bersiwak selepas bangun tidur. Bersiwak maksudnya memberus gigi. Kadang-kadang, selalu, pernah, tidak pernah. Tidak pernah gosok gigi? Jangan busuk gigi kamu. Nombor 2. Mandi selepas bangun tidur. 3. Menunaikan solat subuh berjemaah. Sama ada solat subuh berjemaah bersama ibu, ataupun bersama bapa, ataupun bersama abang, kakak atau adik, ataupun solat subuh berjemaah di masjid. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, berniat belajar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat belajar maksudnya bila kita nak belajar, bila kamu nak buka buku teks, kemudian buka handset nak PDPR, kena niat belajar kerana Allah, sebab Allah yang suruh. Jadi niat belajar kerana Allah, bukan kerana ibu suruh,
Bukan kerana bapa marah kalau tak belajar PDPR, bukan. Tapi kerana Allah. Nombor 6, bersalaman dengan ibu bapa sebelum ke sekolah. Nombor 7, menjaga kebersihan. Nombor 8, bercakap perkara-perkara baik. Mudah-mudahan murid-murid kamu dapat mengamalkan sunnah Nabi di dalam kehidupan.